انفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian seperti biasa. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung dalam tajuk yang kita berhenti 2 bulan lepas, iaitu tajuk dia pembahagian ataupun jenis orang yang diharamkan berkahwin tetapi batal wuduk. Dia ada 5 jenis kategori orang yang haram berkahwin tetapi batal wuduk. Ini tajuk yang kedua daripada 2 larangan ataupun 2 jenis mahram. Kita dah sebut sebelum daripada ini antara modul yang basic di dalam kitab ataupun di dalam bab munakahat. Dalam sistem kekeluargaan Islam ada tajuk yang basic, iaitu 2 tajuk asas sebelum kita masuk tajuk makna nikah. Antara tajuk basic dia kita bincang, ni tajuk yang kedua. Tajuk yang pertama yang telah kita bincang iaitu orang yang haram berkahwin selama-lamanya. Orang yang haram berkahwin selama-lamanya ini terbahagi kepada 18 jenis orang. 18 jenis orang ini dia berada dalam kategori mahram mu'abbad. Kalau dalam terma munakahat dipanggil mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad ini orang yang haram berkahwin selama-lamanya. Sampailah kiamat dia haram kahwin. Ada 18 jenis orang sahaja. 18 jenis ini kita panggil asas lah, pendetailannya ada banyak. 18 jenis orang. Yang pertamanya haram dengan sebab keturunan, ada 7 jenis orang. Yang kedua haram dengan sebab susuan, ada 7 jenis orang. Yang ketiganya haram dengan sebab berambil-ambilan ataupun musaharah, ada 4, 4. Jadi 18 jenis orang yang haram berkahwin selama-lama. Kenapa perlu kita tahu peraturan ini? Kerana dia melibatkan 3 hukum dasar. Inilah merungkai, untuk kita merungkai persoalan 3 hukum dasar. Ini basic dia tuan-tuan. Pertamanya, apa dia 3 hukum dasar dia? Pertamanya ialah hukum sentuhan yang membatalkan wuduk. Kalau kita nak tahu siapa yang sentuh batal wuduk dan siapa sentuh dengan kita tak batal wuduk, maka inilah dia punya peraturan basic untuk kita nilai siapa orang yang tak boleh bersentuh dengan kita batal wuduk. Iaitu 18 jenis ini tak batal wuduk. Kita dah bilang sebelum daripada ini. Hukum yang kedua melibatkan hukum sentuhan yang haram. Kita nak tahu siapa orang yang boleh bersalam dengan kita. Maka 18 jenis ini orang yang tak haram bersalam. Formula dia selain 18 semua boleh. Selain 18 semua tak boleh. 18 ini sahaja yang boleh bersalam dengan kita. Maknanya sentuhan yang tidak haram. Boleh bersalam dengan 18 jenis orang sahaja. Sebab itu mudah sahaja kalau kita tahu dia punya formula ini ataupun sifir ini untuk kita nilai siapa yang batal wuduk, siapa yang kita boleh bersalam. Dan hukum dasar yang ketiga. Hukum dasar yang ketiga ini, ketiga-tiga hukum dasar ini sangat penting tuan-tuan kerana dia sangat praktikal dengan kehidupan kita. Apa dia? Iaitu siapa orang yang haram kita melihat aurah dia. Siapa yang kita melihat rambut dia. Siapa yang tak perlu di hadapan kita, tak perlu dia tutup aurah. Hukum aurah ini dia melibatkan orang mahram.
iaitu selain daripada 18 jenis orang ini wajib tutup aurah di hadapan kita. Aurah yang tak wajib katuk di hadapan kita, dia tak perlu pakai tudun di hadapan kita, 18 jenis ini saja. Maka kita kena ingat 18 jenis orang ini. Simple saja, kita dah sebut sebelum daripada ini. Baik, subtopik yang kedua yang kita nak sambung malam ni. Yang pertama tadi 18 jenis, dia termasuk dalam topik orang yang haram berkahwin selama-lama sampai kiamat. Apabila dia haram kahwin, 3 hukum dasar dia: tak batal wudu, yang keduanya sentuh tak haram, yang ketiganya adalah aurah tak perlu katuk. Maksud dia tidak ada aurah di hadapan kita, pusat dengan lutut sahaja. Pusat dengan lutut sahaja. Baik, yang kedua ini dia berbeza. Yang kedua ini dia berbeza. Sebab itu kedua-dua mesti kita tahu, kena combine dua peraturan ini supaya dia tidak keliru, supaya kita tahu adik ipar kita berada dalam peraturan mana. Mak mertua kita, parent, apa panggil apa, anak mak mertua kita, kita tahu berada dalam peraturan mana. Apabila kita tahu dua peraturan ini tuan-tuan, sangat mudah untuk kita kesan, trace. Apabila kita berhadapan di lapangan, kita tahu anak ibu mertua kita dia berada di dalam peraturan mana. Ataupun kita tahu ibu adik-beradik mertua kita. Adik-beradik mertua kita ni ramai. Kita panggil ibu saudara. Bukan ibu saudara kita, ibu saudara bini kita. Ini bahaya, kita akan bersalah dengan dia kalau tak tahu peraturan. Sebab kita kata ini ibu saudara isteri saya. Itu ibu saudara isteri kita, dia tidak ada hubungan dengan kita. Sebab itu dua peraturan ini sangat fundamental untuk kita nilai apabila kita berada di lapangan. Ketika kita nak bersalam dengan ibu saudara isteri kita ataupun panggil adik-beradik mertua kita, ketika itu kita mesti tahu siapa status di dalam munakahat. Adakah boleh kita bersalam ataupun adakah salam sentuhan yang batal wuduk, dan aurah ibu saudara isteri kita macam mana peraturan dengan kita. Ini benda yang basic untuk menjawab isu-isu semasa. Apa dia tajuk yang kedua tuan-puan? Nama dia ialah orang yang haram berkahwin tetapi batal wuduk. Ini dia berbeza. Haram berkahwin tetapi batal wuduk. Apabila sebut batal wuduk, ada dua hukum lagi sama, iaitu haram sentuh, wuduk batal, aurah dia seluruh badan, sama dengan orang biasa. Cuma nak berkahwin saja tak boleh. Ada berapa jenis orang yang tak boleh berkahwin tetapi batal wuduk, dan sentuhan yang haram tak boleh bersalam, dan aurah dia seluruh badan, dia hanya ada 5 berbanding dengan 18 jenis mahram. Yang ni hanyalah 5 sahaja. Dalam bahasa akademik ataupun kita sebut bahasa munakahat, dia panggil mahran muaqqat. Yang tadi mahran muabbad. Muabbad ni haram selama lama sampai kiamat. Tetapi haram muaqqat dia panggil haram sementara. Ada 5 sahaja haram sementara. Dia hanya haram berkahwin sementara, tetapi wuduknya sentuh yang batal wuduk, dan sentuhan yang haram tak boleh bersalam, dan aurah dia seluruh badan. Kalau dia perempuan dengan kita, seluruh badan dia wajib katuk, melainkan tangan dengan muka sahaja seperti orang biasa. Cuma haram kita nak kahwin dengan dia. Siapa dia? Kita akan sambung yang ketiga malam ni. Yang kedua, yang pertama kita ada bincang, iaitu perempuan yang telah kita li'an. Li'an ini salah satu tajuk yang khusus yang berada di dalam kandungan munakahat. Kita jarang dengar qadi, hakim, peguam cara, peguam bela syar'i, dia biasalah dengan li'an ini. Tapi kita orang biasa jarang mendengar li'an. Li'an ini tuan-puan, dia bercerai dengan li'an, bukan bercerai dengan tolak biasa. Biasa kita dengar cerai tolak 1, tolak 2, tolak 3, pasah. Tapi ada satu lagi cara nak memutuskan hubungan di suami isteri, dengan sumpah. Maka sumpah itu di dalam bahasa ilmiah atau bahasa akademik, bahasa munakahat, dipanggil li'an. Kita dah sebut sebelum daripada ni macam mana sumpah yang macam mana. Apabila isteri dia berzina tapi suami gagal membawa 4 orang saksi mengikut prosedur biasa, maka ada peluang
Dia berbeza dengan orang biasa. Kalau suami isteri menuduh di antara satu sama lain, dia berbeza dengan orang biasa prosedur dia. Beza di mana? Beza dia Allah Ta'ala tawarkan satu solusi untuk mengelakkan mereka ini dihukum seperti orang biasa. Solusi itulah dinamakan li'an. Apabila lelaki suami mengatakan isteri dia berzina, tetapi dia tidak boleh mengemukakan 4 orang saksi yang adil, sepatutnya suami ini mesti dihukum hudud, nama dia ialah rejam. Kenapa? Kerana tak boleh, sebab tak boleh bawa 4 orang saksi. Dalam sistem jenayah Islam tuan-puan, dia tidak boleh menuduh orang lain tanpa mengemukakan saksi, tak boleh. Melainkan kita pergi report di qadhi. Tapi kalau tuduhan secara terbuka, tuduhan di dalam kandang saksi tanpa saksi, maka tidak dibenarkan oleh sistem jenayah Islam, melainkan dia dihukumkan. Maka apabila suami tidak ada saksi, dia ada cara alternatif menggantikan saksi, mesti sumpah. Dia mesti sumpah 5 kali. Wallahi isteri aku berzina, laknatlah Allah atas aku sekira aku dusta. Dia kena ulang 5 kali. Apabila dia ulang 5 kali, maka isteri ini boleh dijatuhkan hukuman di dalam sistem jenayah Islam. Tetapi ada peluang yang Allah tawarkan kepada isteri mengelakkan daripada dia dijatuhkan hukuman hudud, iaitu dengan bersumpah. Ini dipanggil li'an. Maka isteri pun dia berani, dia bersumpah mengatakan wallahi aku tidak berzina, ataupun dia boleh menggunakan skrip wallahi suami aku berdusta, suami aku tidak bersilap, wallahi aku tidak berzina, laknat atas aku sekiranya aku berdusta. 5 kali dia ulang. Apabila 5 kali dia ulang, maka lengkap kali kelima, auto terputus hubungan mereka berdua. Terputus hubungan dengan sebab apa? Dengan sebab li'an. Apa dia li'an? Sumpah 5 kali untuk mempertahankan diri masing-masing daripada dijatuhkan hukuman. Maka sumpah ini dipanggil li'an di dalam bahasa munakahat. Apabila mereka auto terpisah dengan li'an, dengan sumpah, maka mereka haram berkahwin selama-lama. Tetapi wuduk dia batal. Itu beza dia. Kalau mahram mu'abbad tuan-puan yang kita dah belajar 18 jenis, haram kahwin, tak batal wuduk, sentuh tak haram, aurah dia tak wajib katuk di hadapan kita. Tetapi haram ini oleh kerana dia haram yang berbeza, hanya haram wuduk dia batal, sentuhan yang haram, tak boleh sentuh. Apabila dia dah auto berpisah laki bini ni, maka dia tak boleh sentuh lagi, haram. Dan kalau sentuh batal wuduk, dan aurah seluruh badan. Kalau dulu masa jadi isteri dia tidak ada aurah. Laki bini tuan-puan tidak ada aurah. Nanti kita akan belajar dalam modul kita ini yang terakhir, kita akan belajar pembahagian aurah. Kita recall balik, refresh balik tajuk-tajuk basic, iaitu pembahagian aurah. Lelaki ada 3 jenis aurah, perempuan ada 4 jenis. Kita akan bincang secara basicnya lelaki aurah dia dengan perempuan, dengan isteri macam mana, dan isteri aurah dengan suami macam mana. Ada orang tanya, kalau kita di hadapan isteri kita, boleh tak kita telanjang? Ada tak aurah kita di hadapan isteri? Kenapa dia tanya? Dia lupa pembahagian aurah. Lupa, dah lama dah belajar tuan-puan. Tu dia kena recall balik. Ada orang tanya, kalau kami ni isteri tanya, ketika di hadapan suami kami, boleh tak telanjang? Soalan bukan nak telanjang, dia kata boleh tak telanjang? Sebab haram ke tidak, itu saja nak tanya. Maka dia nak kena tahu aurah di hadapan suami. Dia suami isteri ni tuan-puan mudah saja. Kalau tuan-puan belajar pembahagian isteri, setengah kita pembahagian aurah, setengah kita dia tak sebut aurah suami isteri. Setengah kitab dia tak sebut. Kenapa dia tak sebut? Banyak kitab-kitab yang dia tak sebut aurah isteri suami isteri.
Aurah laki 3, aurah isteri 4. Cari dalam 3, cari dalam 4, tidak ada pun aurah suami isteri. Kenapa? Tuan-puan akan tertanya-tanya. Jawab dia, kerana isteri dan suami tidak ada aurah. Sebab tu tidak ada dalam pembahagian aurah. Dia tidak ada aurah. Duduk laki bini, tuan-puan, anak-anak tak ada, cucu tak ada kat rumah, tutup pintu, semua tingkap, boleh telanjang. Makruh. Nak cerita harus, memanglah makruh. Nak cerita boleh ke tidak boleh, tetapi makruh lah. Makruh telanjang tanpa sebab, melainkan ada sebab saja harus. Baik, kita yang pertama setting, yang kedua tuan-puan, yang kedua malam ni yang kita nak sambung, yang ketiga malam ni. Yang ketiga, keempat, kelima dia mudah. Sebab tu saya ulang balik, dia ada 2 je yang payah. Pertama dengan sebab li'an, dia agak perlu pendetailan kerana kita biasa jaga dengan li'an. Yang kedua, ini juga agak complicated sedikit yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima sangat mudah. Haram berkahwin dan batal wudu, 3, 4, 5 dia sangat mudah. Sebab tu saya ulang 2 ini agak banyak kali saya ulang supaya lebih clear. Apa dia yang kedua tuan-puan? Yang kedua ni termasuk dalam subtopik orang yang haram kahwin tapi batal wudu. Yang kedua ialah orang yang haram himpun. Kita jangan dengar. Tapi ini istilah dalam kitab munakahat. Orang yang haram himpun, dia hanya haram berkahwin sementara. Itu dia panggil haram muaqqat. Sementara haram, sebab tu haram ini batal wudu, sentuh haram dan aurah di seluruh badan. Siapa dia? Pertamanya ialah adik ipar kita. Kakak dan adik ipar, dipanggil ipar dua kita. Itu haram himpun sementara. Sementara isteri kita masih ada. Apabila isteri kita dah meninggal ataupun dah berpisah dengan isteri kita, maka tidak haram lagi berkahwin dengan adik dan kakak isteri. Sebab itulah adik ipar kita, ipar dua kita ini, dia panggil haram muaqqat. Apabila haram muaqqat, haram sementara, maka wuduk sentuh batal dengan dia, batal wuduk dan sentuh bersalan haram, dan aurah adik dan kakak ipar dengan kita ini seluruh badan dia, malaikat muka dengan tangan. Tu payah perempuan, nak duduk satu rumah dengan adik ipar ni, agak sukar lah, bukan sukar, payah lah, susah lah dia. 24 jam kena pakai tudung. Kenapa? Kerana adik ipar dengan kita ini dia aurah seluruh badan. Kenapa? Kerana dia haram himpun. Dia tidak boleh nak menghimpunkan di antara kakak dengan adik ipar kita. Baik. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang telah kita beri contoh tuan-puan, dia haram himpun dalam satu masa. Ada yang boleh himpun, yang boleh himpun tak menjadi isu. Yang boleh himpun tidak menjadi isu. Contoh boleh himpun yang tuan-puan, yang tak boleh himpun ialah adik ipar dengan kakak ipar, tak boleh himpun dalam satu, dia punya satu akad, satu masa. Tapi kalau boleh himpun, itu tidak menjadi isu. Maksud tak menjadi isu ni, tak perlu kita tanya, dia bukan mahram kita. Contohnya sepupu. Sepupu ni boleh himpun. Maksud dia, kita kahwin dengan adik isteri kita, sepupu isteri kita boleh kahwin dengan kita dalam satu akad. Maksudnya isteri kita masih ada dan isteri nombor 2 kita ialah sepupu dia, boleh. Kenapa? Kerana mereka berdua ni boleh dihimpunkan dalam satu masa. Tapi kalau tak boleh himpun, maka itu tak boleh dihimpunkan lah. Baik, kita akan terus ke yang kedua tuan-tuan, yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua, maka iaitu haram menhimpun. Kita sebut sekali lagi sebelum kita masuk yang ketiga, muka 4 tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, adapun perempuan yang haram berkahwin dengan dia, dengan perempuan itu berkekalan selama-lamanya tetapi batal wuduk bersentuhnya, maka iaitu tiap-tiap perempuan yang sudah engkau berlian dengan dia. Ini satu. Adapun perempuan haram berkahwin dengan dia tetapi tiada berkekalan haram, dia panggil haram sementara,
Lagi batal wuduk bersentuhnya, maka iaitu haram menghimpunkan antara seorang perempuan dengan mahramnya yang lain daripada mahramnya yang pada berambil-ambilan. Ini yang kita telah baca, iaitu yang kedua kita sebut tadi, haram himpun. Tapi ingat, dia kata yang kata haram himpun itu yang lain daripada mahramnya yang pada berambil-ambilan. Maka tiada haram himpunkan antara seorang perempuan serta anak tirinya dan umpamanya. Ini dia nak cerita, ada yang kita boleh himpun dalam satu akad. Mana dia contoh di sini? Dia kata boleh dihimpun antara seorang perempuan serta anak tirinya dengan umpamanya. Ini yang kita dah bahas sebelum daripada ini, iaitu ibu tiri dan anak tiri boleh dihimpun. Ibu tiri dan anak tiri boleh dihimpun dalam satu akad. Mana contoh dia tuan-puan? Tuan-puan jangan pening. Ibu tiri dan anak tiri boleh dihimpun. Maksud macam mana? Maksud dia, kita kahwin dengan anak tiri dia, bukan kahwin dengan anak tiri kita. Mana boleh kahwin dengan anak tiri? Maksud dia begini, contoh dia nak cerita himpun. Siapa yang boleh dihimpun, siapa yang tak boleh dihimpun. Kita cerita tadi, orang yang haram berkahwin selama-lama, orang yang haram berkahwin sementara, batal wuduk, sentuh yang haram, aurah di seluruh badan. Dia ada 5. Pertama li'an, yang keduanya haram himpun. Contoh haram himpun pertama tuan-puan, iaitu adik ipar, kakak ipar. Mereka ini tidak boleh dihimpun dalam satu akad. Ada dan musannif pengarang nak cerita, jangan takut kita keliru, dia kata ada yang boleh dihimpun, ada yang boleh dihimpun, yang tak haram kita himpun. Mana dia contoh boleh dihimpun? Iaitu anak tiri dan ibu tiri boleh dihimpun. Mana contoh? Kita berkahwin dengan isteri kita dan isteri kita ada ibu tiri. Ini yang saya sebut bulan lepas, saya nak recall balik. Saya janji 2 bulan lepas tuan-puan saya akan sebut contoh. Inilah contoh yang saya akan sebut. Saya dah janji bulan 9 hari tu saya akan sebut contoh malam ni. Apa dia? Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kita kahwin isteri kita ni, dia ada ibu tiri dia. Tuan-puan tak nampak lah, sebab isteri tuan-puan tak ada ibu tiri. Payah nampak, nak kena view. Macam mana ibu isteri kita boleh ada ibu tiri? Sebab ayah dia, bapa mentua kita lah, ayah isteri kita. Ayah isteri kita ini dia kahwin ramai, dia kahwin 2. Kalau dia kahwin 2, maknanya ibu tiri kita ni, isteri kita dia ada seorang ibu tiri. Kalau ayah dia kahwin 3, dia ada 2 ibu tiri. Kalau ayah dia kahwin 4 full, dia ada 3 ibu tiri. Isteri kita ada ibu tiri. Baik. Contoh, ini contoh. Yang nak bagi contoh, boleh himpun di antara anak tiri dan ibu tiri. Mana contoh? Isteri kita ni, dia ada seorang ibu tiri. Ibu tiri ini, bapa mertua kita kahwin muda. Maka isteri muda bapa mertua kita, hubungan dengan isteri kita, dia panggil hubungan berambil-ambilan. Kenapa? Kerana mereka berdua ini statusnya anak tiri dan ibu tiri. Tapi status dengan kita tidak ada hubungan. Dengan isteri muda bapa mertua kita dengan kita bukan ibu mertua kita. Tidak ada hubungan dengan kita. Sentuh tak boleh. Salam pun haram. Sentuh batal wuduk. Aurah pun tak boleh tengok. Tapi kita pergi melawat ibu tiri isteri kita, maka kita jaga, kerana itu bukan ibu mertua kita. Kerana ibu mertua kita seorang sahaja. Contoh tuan-puan, bapa mertua kita meninggal ataupun bapa mertua kita cerai, ibu tiri dia. Isteri muda dia itu, bapa mertua kita meninggal, maka tinggallah isteri yang masih muda. Kita ni contoh kita lah, tuan-puan, bukan saya. Contoh tuan-puan. Nak kahwin, boleh tak nak kahwin isteri muda bapa mertua kita? Nak selamatkan, contoh sahaja. Nak selamatkan pada duk seorang, dia kata baik aku tolong. Tidak pun dah rapat dah dengan isteri ni. Kenapa? Kerana ibu tiri dia. Boleh tak dalam masa yang sama kita kahwin? Boleh. Kenapa? Boleh dihimpunkan dalam satu akad di antara ibu tiri dan anak tiri. Boleh.
Itu dia nak cerita di sini, antara seorang perempuan serta anak tirinya dan umpamanya, ataupun contoh yang lain. Begitu juga contoh yang last sekali tuan-puan, umpama tu kita bagi satu contoh. Contoh pertama dah settle, ibu tiri dan anak tiri boleh dihimpun. Last sekali contoh apa dia? Iaitu menantu dan mertua boleh dihimpun. Menantu dan mertua boleh dihimpun. Ini dia berkata umpamanya, kita boleh himpun antara ibu mertua dan juga menantu. Macam mana contoh ibu mertua dan menantu? Bukan ibu mertua kita. Tak, ibu mertua kita tak boleh haram kita kahwin sampai kiamat. Tidak ada istilah bekah. Setengah orang kita dia mudah mati bini dia kata bekah mertua. Walaupun isteri kita dah meninggal tuan-puan, dia status dengan ibu mertua sampai kiamat. Kerana ibu mertua dia merangkap sama dengan ibu kita. Walaupun kita dah bercerai, sama je status. Kita dah bercerai dengan isteri kita, ataupun isteri kita dah meninggal, ibu dia masih ada. Maka ibu dia ini sampai kiamat dengan kita, kekal hukum dia, iaitu kita menantu dia sampai kiamat dan dia ibu mertua kita sampai kiamat. Tak batal wudu, sentuh tak haram. Jangan kita kata dah isteri kita dah mati, maka tak boleh sentuh dengan dia, tak boleh nak bersalam dengan dia, sentuh yang batal wuduk. Tidak, dia sampai kiamat. Maka tak boleh nak berkahwin dengan dia, kerana merangkap ibu kita, cuma ibu mertua. Baik, macam mana pula yang kata boleh himpun ibu mertua dan juga menantu? Maksud dianya iaitu bukan ibu mertua kita dan bukan menantu kita. Jangan ingat ibu mertua kita boleh dihimpun dengan menantu kita, bukan. Menantu kita pun kita tak boleh kahwin sampai kiamat walaupun anak kita dah meninggal, dan ibu mertua kita juga tak boleh kahwin sampai kiamat walaupun isteri kita meninggal. Tetapi status ini mereka berdua ini, hubungan mereka berdua ini, iaitu hubungannya ialah ibu mertua. Hubungan yang kita nak himpun ini, isteri kita yang kita nak kahwin ini, kita nak letak sekali ini, hubungan mereka berdua ini bukan hubungan kita, hubungan isteri kita dengan perempuan satu lagi yang kita nak himpun ini, mereka ini hubungan ialah menantu dan mertua. Bukan hubungan kita, hubungan mereka berdua, isteri kita dengan isteri nombor dua kita, hubungan mereka ini ialah seorang menantu, seorang mertua. Pening kan? Bukan hubungan dengan kita, hubungan isteri kita. Jadi isteri kita yang pertama, kita nak kahwin dengan isteri yang kedua. Siapa isteri kedua kita? Isteri kedua kita ialah mertua kepada isteri kita. Pening kita. Hubungan mertua. Dia panggil mertua apa? Ibu mertua dan menantu. Maksudnya dua-dua ini, mereka berdua ini isteri kita, seorangnya menantu, seorangnya ibu mertua. Maksudnya hubungan mereka, hubungan isteri kita ni dengan isteri nombor dua kita, mereka ini ialah seorangnya menantu, seorangnya ibu mertua. Tuan-puan tak nampak? Tak apa, bawah tu kita akan sebut sekali lagi. Kita dah sebut dulu kan, tuan-puan masih ingat tak? Saya akan recall balik. Saya akan recall balik. Saya pernah sebut hubungan mertua bapa tiri, ataupun dia panggil mertua bapa mertua kita. Ni saya pernah sebut. Saya akan recall balik sekali sama dengan ni. Malam ni saya nak skip sebab kita nak habiskan 3 ni kalau sempat, kerana kita dah nak azam sekarang ni, tak boleh nak lebih. Saya akan recall balik. Memang saya tahu yang ni agak tough, kita perlu recall balik hubungan mereka tu, mertua dengan ibu, menantu dengan ibu mertua. Kalau sebut macam tu tak contoh, tuan-tuan tak nampak. Kita akan bagi contoh. Macam mana contoh? Isteri kita ini dengan isteri nombor dua kita, mereka tu ada hubungan, seorangnya menantu, seorangnya ibu mertua. Kalau tuan fikir memang nampak lah.
Dia bekas sebenarnya. Tapi saya akan recall balik. Kalau fikir akan nampak lah. Saya pernah sebut kat tuan-puan dulu, bapa mertua kita, apabila dia kahwin lain tuan-puan, dia ada isteri ramai, maka sudah tentu dia ada mertua dia. Bukan isu kadang-kadang isu anak dia ni lebih mudah, sebab anak dia ni dengan mertua bapa dia lebih mudah. Tapi saya akan ulang juga yang tu pun, isu kita kadang-kadang kita, kalau kita tak tahu yang basic tuan-puan, kita ni nak bersalam lah dengan bapa mertua kita. Bapa mertua ni, kita ni, dia kahwin ramai, dia ada mertua dia. Hubungan bapa mertua kita dengan kita tidak ada hubungan. Kadang-kadang itu pun kita pening. Kita pergi melawat, bapa mertua kita bawa kita balik kampung. Kampung dia tu kampung mana? Dia bawa ke kampung rumah mertua dia. Bapa mertua kita bawa pergi rumah ibu mertua dia. Dia dengan ibu mertua dia boleh salam. Kita ni menantu dia. Dia kata ni menantu saya ni, salamlah. Kita pun dengan siapa? Dengan ibu mertua bapa mertua kita. Tu pening tu. Yang tu pening. InsyaAllah kita recall balik tempat-tempat yang dia complicated tu tuan-puan kena recall banyak kali. Sebenarnya kita selalu, kadang-kadang orang yang banyak jaringan keluarga, yang family, the big family tuan-puan, biasa berlaku. Tapi kita yang hari ni yang tak berlaku, sebab apa? Sebab dunia hari ni tak sempat ziarah. Dunia hari ni tak sempat ziarah. Duduk dalam kepopon kita, pergi kerja, balik, itulah dunia kita. Hari raya pun tak sempat untuk nak besar lebarkan jaringan family kita. Sebab tu tak sempat bersalam dengan ibu mertua bapa mertua tu. Baik, yang terus kepada yang ketiga, yang keempat mudah tuan-tuan, yang ketiga keempat. Dan haram pula, ni ketiga, dan haram pula berkahwin dengan perempuan kafirah. Yang ketiga ni tuan-tuan sangat mudah, tak perlu kita fikir. Orang yang haram berkahwin tapi batal wudu, yang ketiga ialah perempuan kafir. Mudah. Perempuan kafir dia tak boleh berkahwin dengan kita. Dia panggil haram berkahwin dengan non muslim. Apabila kita kata haram berkahwin, adakah batal wudu? Tak. Adakah batal wudu? Ya, betul. Adakah batal wudu? Adakah sentuh yang tak haram? Adakah aurah dia boleh tengok? Sebab haram berkahwin. Jangan keliru dengan haram berkahwin selama-lama. Sebab tu dalam kitab ni dia nak bagi kita clear. Dia kumpulkan 5 jenis orang yang haram berkahwin, batal wudu, sentuh yang haram. 2 yang complicated, 3 yang mudah. Apa dia yang ketiga? Yang ketiga ialah orang perempuan kafirah, non muslim, dengan kita dia haram berkahwin. Tetapi sentuh tak boleh. Haram sentuh, batal wudu, dan juga aurah dia tak boleh tengok. Perempuan kafirah yang lain daripada kitabiyah. Kalau ada satu je jenis tuan-puan, satu jenis saja, orang kafir, perempuan kafir, bukan lelaki, perempuan kafir yang boleh berkahwin dengan lelaki Islam. Ini saja. Nama dia ialah kafirah kitabiyah. Perempuan kafir kitabi. Bukan Kristian yang ada pada hari ini. Ini yang orang ni lah Pancasila, dia orang berkahwin di luar ni tuan-puan. Geng-geng di Indonesia dan banyak-banyak negara yang boleh buat ni, dia boleh berkahwin dengan Kristian ini. Dia ambil hujah ini. Orang Islam lelaki sahaja boleh berkahwin dengan perempuan kafir. Tetapi kafir yang mana? Kafir kitabi. Kitabi ni apa dia tuan-puan? Kafir kitabi iaitu perempuan yang beramal dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala secara ori, yang tidak diubah. Kitab Injil yang tidak diubah, kitab Zabur yang tidak diubah, kitab Taurah yang tidak diubah. Mereka masih lagi beramal dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diubah suat. Maka orang panggil geng ahli kitabi. Kitabi ni tuan-puan, dia tak mengubah dia punya sistem asal dia. Dan syarat dia banyak. Pertama syarat dia beramal ataupun dia berpegang dengan kitab asal yang tidak diubah. Itu pertama. Yang kedua,
keturunan dia, networking dia, sanad dia, keturunan dia bersambung dengan Nabi Yaqub alaihissalam, tak berputus, dia tak kahwin dengan orang lain. Mereka ni tuan-puan masih ada sampai hari ni, tetapi orang panggil dia berada di kawasan pedalaman. Kalau belah negara Arab, negara kita tak ada lah, dan dia ni mereka hidup terpencil di pedalaman, dan mereka hidup orang panggil apa, penempatan mereka saja. Dia tak campur dengan orang. Mereka akan jaga keturunan mereka. Dia tak kahwin dengan orang biasa. Kalau dia kahwin dengan orang biasa, maka tak boleh lagi kita kahwin dengan dia, kerana tak dapat syarat. Kerana syarat dia pertama mesti kitabi, berpegang dengan kitab asal. Yang kedua, keturunan mereka ini sampai kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka tak berkahwin dengan orang luar. Betullah keturunan mereka jaga, dan setengah ulama mengatakan mereka ada kitab mereka. Kitab apa? Kitab keturunan. Kitab sanad dia. Orang Melayu je tuan-puan tak jaga keturunan ni. Orang Melayu ni kalau tanya dia ingat sekat 3 keturunan dah hebat dah. 4 keturunan dah hebat dah. Ada orang boleh 7, hebat tu 7 tu. Dia tak jaga keturunan, tak ada kitab keturunan kita. Kalau tuan-puan ada kitab sampai 20 keturunan, hebat tuan-puan. Saya pun sekat 7. Saya tanya ayah saya, kenapa sekat 5 je? Ayah saya kata nenek aku, nenek dia lah, masuk nenek saya, ayah dia tak ingat. Contoh saya tuan-puan, Azhar bin Ramli, bapa saya Ramli bin Cik Lih. Saya keturunan Cik. Di Kelantan dia ada Cik, ada Nik, ada Tuan. Saya ni dia tak ada Cik. Sebab putus sanak Cik di ayah saya. Sebab ayah saya tu dia tidak dijaga oleh ayah dia. Jadi orang lain letak nama. Azhar bin Ramli, Ramli bin Cik Lih, Cik Lih bin Cik Su, Cik Su bin tak tahu. Ayah saya tanya ayah saya, Cik Su bin apa? Cik Su bin tak tahu. Nampak tak? Berapa saja keturunan tuan-puan? Satu ayah saya, yang kedua Cik Lih, yang ketiga Cik Su. 3 sahaja saya. Sebab kita tak jaga keturunan. Sedangkan Nabi ni suruh jaga keturunan. Itu orang kita tak kuatlah bab keturunan. Sebab tu silaturahim tuan-puan afdal, bersilaturahim, pahala besar. Menjalinkan networking ataupun jalingan kekeluargaan, ziarah sangat besar. Kenapa? Kerana dia menguatkan sistem silah yang diasaskan oleh Nabi. Nabi ni dia menyambung budaya orang Arab. Sebab tu bukan semua budaya orang Arab ditolak oleh syariat Nabi, tidak. Ada yang Nabi kekal, Allah kekalkan budaya orang Arab. Antara budaya orang Arab ni tuan-puan, dia kuat bersilaturahim sama dia. Dia kuat. Dia taksub dengan kearaban dia. Quraisy, taksub kepada Quraisy. Dia taksub kepada bangsa dia dan keturunan dia. Dia jaga keturunan. Baik, settle. Serta batal wuduk bersentuhnya, maka tiada haram lelaki yang Islam berkahwin dengan perempuan kafirah Yahudi. Syarat dia asal keturunan Nabi Yaqub, dan masuk agama Yahudi dan Nasrani itu sebelum dinasahkan agama dia. Ada yang ketiga yang sebelum lupa nak sebut tadi. Syarat yang ketiga apa dia yang boleh kahwin dengan kita? Syarat ketiga itu iaitu dia menerima agama asal itu sebelum dinasahkan agama dia. Maknanya keturunan dia ni, dia jaga keturunan dia, dia terima keturunan dia, menerima agama asal ini sebelum Nabi Yaqub AS menasahkan, ataupun sebelum Allah Ta'ala menasahkan syariat ataupun kitab yang diturunkan ke atas Nabi Yaqub AS. Dan haram pula berkahwin dengan isteri orang. Ini yang keempat tuan-puan. Baik, yang keempat. Yang ketiga haram perempuan kafir. Yang keempat, dan haram pula berkahwin dengan isteri orang atau perempuan yang dalam iddah orang, tetapi batal wudu bersentuh dengan mereka. Ini yang keempat. Yang keempat ni apa dia? Iaitu haram kita berkahwin dengan isteri orang dan juga di dalam iddah orang. Ini mudah saja. Dalam iddah orang pun tak boleh nak kahwin. Kena habiskan dulu iddah orang. Kalau dia dah bercerai tetapi tak sampai lagi, tak sempurna lagi iddah, baru 2 bulan, maka kita tak boleh kahwin, haram lagi, tak sah kahwin. Nak kahwin cepat sangat.
maka tak boleh kahwin di dalam iddah orang lain. Kena habis dulu iddah dengan suami dia. Kerana apabila dalam iddah masih hak suami dia. Suami dia boleh rujuk tanpa ijab qabul yang baru, tanpa akad yang baru. Itu suatu haram berkahwin di dalam iddah. Adapun di dalam iddah kita lain. Kalau iddah kita tak perlu tunggu habis iddah. Di dalam iddah kita maka tiada haram, bahkan sah kita kahwin di dalam iddah kita. Ini pun saya akan jelas lain kali. Ada dua masalah iddah yang kita boleh kahwin di dalam iddah kita sendiri. Ini pun antara yang complicated, saya akan sebut lain kali tuan-tuan. Dia asalnya apabila kita bercerai, tolak satu, tolak dua, tolak tiga tak boleh, maka di dalam iddah kita tak perlu kita akad, tak perlu kita berkahwin, hanya rujuk sahaja. Dan rujuk ini milik suami, walaupun isteri tak nak jadi. Itu bahaya. Ya, dia nak rujuk. Dia rujuk. Lepas rujuk okeylah. Lepas rujuk tu okeylah. Maksudnya lepas rujuk jadi isteri suami isteri balik lah. Pada cerai balik tak? Tak cerai lah. Nak pisah balik. Dia begini, dia tak faham juga tu. Dia apabila dalam tempoh iddah, tuan-puan, iddah ada dua, kita akan bincang lain kali. Ada iddah quru dan iddah suami mati lain 4 bulan 10 hari. Iddah hidup ada dua, ada iddah suci dan ada iddah 3 bulan. Baik. Contohlah, apabila isteri dia bercerai, maka tak sempurna, masih belum habis iddah. Kita ambillah iddah 3 kali suci lah. Baru suami isteri dia 2 kali suci, baru 2 kali haid. Pengiraan ni kita akan bincang detail lah. Pengiraan suci ni baru 2 kali suci. Ketika mana belum habis, dia pun rujuk. Dia panggil tempoh iddah dibenarkan suami rujuk pada bila masa, walaupun isteri tak nak. Jadi rujuk dia. Apa makna rujuk? Rujuk ni makna dianya di isteri suami ni dia nak mengembalikan balik isteri dia ke dalam milik yang sempurna. Tu dia panggil makna rujuk. Dengan apa dia? Dengan lafaz sahaja, tak perlu kepada akad yang baru, tak perlu kepada ijab qabul yang baru, tak perlu. Ijab qabul yang baru itu dia panggil nikah. Rujuk dia tak panggil nikah. Rujuk ni dia panggil apa? Dia panggil dia nak ambil balik isteri dia, mengembalikan isteri dia ke dalam milik dia. Kenapa tuan-puan? Kerana akad nikah ni dia panggil akad pemilikan. Selepas sah tuan-puan akad nikah, maka sah isteri kita menjadi milik mutlak kita. Sebab itu isteri dia kena faham, dia ini berada di dalam milik suami dia. Orang panggil dalam bidan kuasa suami dia, dalam jagaan suami dia. Kalau dulu jagaan bapak dia, dalam jagaan suami dia. Apabila dia ini bercerai, maka Islam dia tak terus putus. Ini antara orang panggil apa, hikmah rahsia Islam. Dia nak menggalakkan kita orang panggil apa, mengekalkan. Sehingga mana? Sehingga kalau cerai pun tak terus putus, ada iddah. Kenapa? Kerana dalam iddah itu, kalau talak raj'i, dia panggil talak 1 dan talak 2, maka boleh dirujuk dalam iddah. Macam mana cara rujuk? Cara rujuk ni tuan-puan, dengan menggunakan lafaz. Lafaz yang mana? Lafaz yang dia faham, bukan orang lain. Yang dia faham ini, dia guna apa saja boleh, asalkan dia faham apa yang dia ucap ini. Dia nak kembalikan balik isteri ke dalam milik dia.
Kalau dia tak nak guna bahasa Melayu, dia boleh guna bahasa Arab. Aku rojok isteri aku. Itu bahasa Arab. Syarat dia tuan-puan, pertama dia mesti menggunakan lafaz. Ada lafaz. Lafaz itu pula mesti didengari sekurang-kurang di telinga dia, bukan telinga orang lain. Walaupun tidak ada saksi. Saksi itu sunat ada saksi. Contoh tuan-puan, dia balik rumah, isteri dia tak ada, dah bercerai dah. Isteri dia tak ada depan mata dia, kemudian dia rojok dengan menggunakan lafaz dan di telinga dia dengar. Sah ke tidak? Sah. Walaupun isteri dia kata aku tak nak rojok. Jadi ke rojok? Sah. Kerana rojok ini kuasa yang Allah berikan kepada suami, bukan kepada isteri. Jadi walaupun isteri kata aku tak nak, tak payah rojok, aku tak nak, dah kita dah bercerai lah. Kenapa nak rojok? Dah tak nak dah. Dia kata putuh. Tak nak dah dia kata. Tapi kita nak. Kita kata tak kira engkau tak nak ke, tetap aku nak. Maka kita perojok, siapa dengar? Telinga kita saja. Sah. Apabila sah tuan-puan, tak perlu tunggu iddah habis. Kerana iddah telah orang panggil pun tetap, tak diambil kira. Kenapa? Kerana dia mula kembali balik sebagai suami isteri yang sah. Kalaulah dia nak kira iddah, nak kira balik tadi, tak perlu kira. Cuma abang tanya tadi, dia rojok sah dah, tiba-tiba habis iddah dia cerai balik. Ha? Oh, lepas dia rojok tu kes nak bersama je. Oh gitu, pandai dia. Oh hebat dia. Bercerai. Oh. Jadi maknanya selepas dia bersama, habis iddah dia bercerai. Itu dia jadi lafaz cerai dia tu, cerai kedua tu, maka dia kira apa? Dia kira taklid. Kalau dia kata sekiranya habis iddah ni aku ceraikan, maka itu dia panggil taklid balik. Taklid apa? Cerai yang kedua tu cerai dengan taklid. Jadi ke tidak? Jadi. Ya, jadi dua. Dia jadi di pengiraan dia dua. Ya, dua tolak. Maknanya dia dah dua tolak. Satu lagi auto. Melainkan dia tolak sekali terus tiga. Itu lain. Apabila dia tolak sekali tiga tuan-puan, dia panggil tolak bain. Bain kubra, kita akan bincang lain kali. Bain kubra ni, bain ni apa? Bain ni putus, tidak dibenarkan kahwin lagi, melainkan mesti isteri itu berkahwin dengan orang lain. Itu dia panggil kubra, besar. Jadi kalau tolak sekali tiga tuan-puan, yang tu kota terus habis tolak. Dia kena mula satu balik. Apa abang nak tanya? Dirujuk balik. Talak satu lagi. Dia tak report. Dia tahulah, cuma dia tak report. Okey. Dia soal report ni dalam orang panggil dalam sistem kekeluargaan yang sebenar, dia nama tausiq. Ini kena faham tuan-puan, benda-benda basic ni kena faham. Tausiq ni apa dia? Tausiq ni support je untuk menyokong. Yang sebenar dia ambil kira berdasarkan suami dia. Suami tahu. Dia report, dia tak report. Di pejabat agama Islam hanya satu je. Dia ambil kira satu. Tapi sebenarnya dua. Dia yang sebenar. Dia ambil kira berdasarkan dia. Jadi bahayanya apabila dia nak selindung, bahaya di diri dia, bukan orang lain. Kerana dia nak selindung satu talak, dia takut cukup tiga. Cukup tiga kena Cina buta. Nanti kita akan bincang Cina buta pula. Dia panggil muhallil. Okey pun, kita nak berhenti di bawah tu. Yang keempat settle dia ada 5 semua. Demikian lagi yang kelima, kita akan sambungkan datang. Demikian lagi haram berkahwin dengan perempuan yang sudah engkau tolak 3 sebelum bercina buta. Ini kita akan bincang kelima, kita akan bincang dalam bulan depan. Tetapi batal wuduk bersentuh dengan perempuan yang ditolak 3 walaupun haram berkahwin sebelum dia bercina buta. Maksudnya sebelum dia berkahwin dengan laki lain dan laki cerai balik dia, barulah kita boleh kahwin. Tapi dengan syarat laki tu jimak dia. Kalau laki cerai tak jimak, tak boleh berkahwin. Kita akan sebut sekali lagi.
ada bagi kita satu masalah, wallahu a'lam. Ini kes, dia nak tutup kes tajuk ini dengan perbincangan isu ataupun kes. Ada satu kes, tiada batal wuduk bersentuh dengan isteri yang besar dengan tiada berlapik. InsyaAllah kita akan bincang lain kali tuan-tuan bulan depan. Sebelum kita bincang kes ini, saya akan sebut beberapa isu lagi berkaitan dengan Cina buta tadi. Sebelum kita tutup dengan kes perempuan besar tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.